Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 1 Gemilang. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan baik-baik saja di rumah. Baiklah murid-murid, bagi meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu PDPR tahun 1 kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1 pada halaman yang ke-114. Murid-murid, hari ini kita akan mempelajari perkara yang berkaitan dengan ayat majmuk. Cikgu harap di akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ayat majmuk. Sudah bersedia murid-murid? Sekiranya sudah bersedia, mari kita teruskan pembelajaran kita pada halaman yang ke-114 di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1. Baiklah murid-murid, kalau kita lihat pada halaman yang ke-114 terdapat petikan ringkas yang memaparkan tentang perkara berkaitan dengan mari kutip durian, iaitu tajuknya murid-murid. Jadi di sini cikgu harap kamu dapat membaca petikan ringkas ini dengan sendiri di rumah dan fahami apakah yang cuba disampaikan dari petikan ini. Baiklah murid-murid, cikgu faham sekiranya kamu tidak dapat memahami petikan yang dinyatakan pada halaman yang ke-114 ini, kamu boleh meminta bantuan daripada ibu bapa dan penjaga kamu untuk membantu kamu dalam pembacaan dan juga memahami perkara yang cuba disampaikan kepada kamu. Baiklah murid-murid, seperti biasa, cikgu akan bacakan maklumat yang terdapat pada halaman yang ke-114 dan cikgu harap kamu dapat mengambil perhatian terhadap bacaan cikgu kerana cikgu akan menggunakan bacaan menggunakan intonasi yang betul. Ayat majmuk, mari kutip durian. Pada musim buah-buahan, Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Datuk Kalang ada dusun durian. Dusun durian Datuk terletak di lereng bukit. Bukit itu tidak tinggi tetapi curam. Datuk memasang jaring di sekeliling dusunnya. Buah durian yang gugur akan tersangkut pada jaring tersebut. Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal atau lori. Datuk menjual buah durian kepada peraih atau pemborong. Baiklah murid-murid, perhatikan perkataan yang diwarnakan berwarna merah. Perkataan dan juga ayat yang terdapat pada petikan ini yang berwarna merah merupakan ayat majmuk. Baiklah, mari kita baca satu persatu. Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Bukit itu tidak tinggi tetapi curam. Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal atau lori. Datuk menjual buah durian kepada peraih atau pemborong. Baiklah murid-murid, pembelajaran sebelum ini kita telah mempelajari perkara yang berkaitan dengan ayat tunggal. Di sini cikgu ulang balik untuk kefahaman kamu bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu jenis ayat sahaja. Dan ia tidak boleh digabungkan mana-mana ayat untuk membentuk ayat tunggal. Dan hari ini kita mempelajari perkara yang berkaitan dengan ayat majmuk. Jadi ayat majmuk adalah merupakan dua ataupun lebih daripada ayat tunggal yang digabungkan dengan menggunakan perkataan kata hubung. Baiklah, sila ambil perhatian kerana cikgu akan menjelaskan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan ayat majmuk. Baiklah murid-murid, ayat majmuk adalah ayat yang dibina
dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih menggunakan kata hubung yang sesuai. Contoh ayat tunggal yang pertama, guru sekolah saya tekun. Guru sekolah saya berdedikasi. Jadi murid-murid, apabila digabungkan dua ayat tunggal ini menjadikan guru sekolah saya tekun dan berdedikasi. Lihat ya murid-murid, di mana dua ayat tunggal ini telah dicantumkan dan menjadi satu ayat atas bantuan daripada kata hubung. Baiklah, apakah contoh kata hubung? Kata hubung adalah seperti yang pertama, dan. Yang kedua, atau. Yang ketiga, kerana. Yang keempat, sambil. Yang kelima, tetapi. Yang keenam, serta. Dan yang ketujuh, maka. Baiklah murid-murid, ini adalah di antara contoh-contoh kata hubung. Baiklah, kata hubung adalah merupakan peranan yang paling penting kerana tanpa kata hubung kita tidak akan dapat mencantumkan ayat tunggal menjadi satu ayat yang bermakna. Jadi di sini tujuan utama kata hubung adalah untuk mencantumkan dua ayat tunggal ataupun lebih ayat tunggal untuk menjadikan ia sebagai satu ayat yang mudah difahami dan juga gabungan yang sempurna. Baiklah murid-murid, untuk kamu lebih faham lagi, cikgu telah sediakan video untuk tontonan kamu dan sila lihat dan fahami video yang dinyatakan ini. Baiklah kawan-kawan, kita akan belajar tentang ayat majmuk pada hari ini. Tetapi, dan, atau, ini kata hubung. Untuk bina ayat majmuk, kita perlu guna kata hubung. Lihat contoh ini. Basikal solar ini mahal. Basikal solar ini sangat berguna. Ayat majmuk terjadi apabila kita gabungkan dua ayat tunggal ini menggunakan kata hubung. Kata hubung tetapi digunakan untuk menunjukkan perbezaan. Mari kita lihat contoh seterusnya. Saya ada basikal solar. Saya ada kereta solar. Kata hubung dan akan menjadikan ayat ini ayat majmuk. Kata hubung ini digunakan untuk perkara yang setara. Ini pula contoh ayat majmuk yang menggunakan kata hubung atau. Khalis mahu menunggang basikal solar. Khalis mahu memandu kereta solar. Ayat ini akan menjadi ayat majmuk apabila digabungkan menggunakan kata hubung atau. Kata hubung atau menunjukkan pilihan. Bagaimana kawan-kawan? Mudah kan? Baiklah murid-murid, itu adalah penerangan yang berkaitan dengan video ayat majmuk. Jadi cikgu harap dengan penerangan daripada cikgu dan diikuti dengan video yang telah disediakan, cikgu harap kamu dapat menguasai apakah yang diistilahkan sebagai ayat majmuk dalam kemahiran tata bahasa.
Murid-murid, untuk latihan kita akan teruskan di dalam buku aktiviti teks jilid yang kedua yang akan dinyatakan di dalam WhatsApp group. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini dengan baik, dan di akhir pembelajaran ini cikgu ingin ucapkan ribuan terima kasih di atas penglibatan kamu dalam PDPR kali ini. Stay safe at home, jaga diri, sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Nazri bin Wahab.